bahagia. Dalam suasana yang tidak menentu kini akibat pandemik COVID-19 dan berbagai ancaman lain yang sedang meragut kebahagiaan kemanusiaan, terlalu banyak unsur-unsur negatif yang muncul dan memberi kesan kepada perwatakan manusia. Ada yang menghadapi konflik diri, kekeluargaan dan persahabatan, juga konflik pendapatan yang terus membelenggu hidup hingga ada yang terpaksa hidup melarat. SOP pandemik COVID-19 yang antaranya berteraskan jarak berkomunikasi sedikit sebanyak memberi kesan agak besar, bukan sahaja kepada corak dan bentuk perhubungan, malah yang lebih besar lagi dari itu ialah tertib lisan dan fizikal. Juga kadang-kadang mencerminkan kita semua hidup dalam tekanan dan bersangatan sifatnya. Namun begitu, bagi manusia yang celik akalnya akan menjadikan modal masa yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam hidupnya. Ini kerana dunia ini tidak lama, masa yang berbaki tinggal sedikit. Tanda-tanda akhir zaman saat untuk dikiamatkan oleh Allah sudah terlalu hampir dan telah pun ditunjukkan oleh Allah. Tetapi kita masih lagi dengan perangai yang sama, seolah-olah kita tidak akan mati. Oleh itu, lakukanlah amalan soleh yang sebaik mungkin. Masa yang ada dan yang akan datang itu sewajarnya dimanfaatkan. Carilah redha Allah. Kita tidak tahu bila masa kita bakal berjumpa Allah. Amalan kita sedikit, maksiat kita banyak. Kita habiskan umur kita dalam keadaan sia-sia. Manfaatkanlah diri kita yang masih wujud, termasuk lidah kita. Dengan lidah kita mampu berzikir dan saling menasihati, sehingga mampu menabung banyaknya ganjaran pahala. Namun sebaliknya, dengan lidah juga mampu mengikis tabungan ganjaran pahala seseorang itu, lalu menyeretnya ke neraka jika tidak dimanfaatkan ke arah kebaikan. Justru itu, kesedaran seseorang itu terhadap fungsi dan bahaya lidah akan mendorong diri untuk menjaga lidah. Dengan erti kata lain, tidak bercakap-cakap kecuali percakapannya itu bermanfaat yang akhirnya mendapat ganjaran di sisi Allah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sesungguhnya di antara kebaikan seseorang Islam itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadirin sekalian, sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam hadis ini boleh dimaksudkan berbentuk perkataan atau perbuatan, perkara yang haram ataupun makruh, atau perkara yang harus yang tidak memberi manfaat. Justru itu, untuk menghindar dari bicara tanpa pahala ini, hendaklah kita berusaha mengucapkan sesuatu yang mengandungi kebaikan-kebaikan. Kalau tidak mampu melaksanakannya, maka berdiam diri. Kerana itulah tindakan yang lebih bermakna, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik-baiknya, atau sebaliknya dia diam sahaja. Bicara tanpa pahala juga bererti mengungkap kata-kata yang dianggap keji dalam pertuturan seharian. Biasanya lafaz-lafaz yang berunsur carutan dan lucah, atau yang seumpamanya sama ada bentuk sindiran atau lebih dahsyat lagi secara terus terang. Namun bagi orang yang beriman kepada Allah, niscaya tidak akan tergamak melacurkan lidahnya dengan percakapan dan bahasa-bahasa yang keji. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an walal fahishi walal badhi." Tidaklah seseorang mukmin itu ialah orang yang banyak mencela, bukan juga yang banyak melaknat, bukan juga orang yang kecil akhlaknya, dan bukan juga orang yang banyak berkata mencarut. Sebenarnya orang yang buruk sikapnya akan memandang buruk kepada orang lain, sentiasa bersangka buruk kepada orang lain, malah menganggap orang lain tidak ikhlas, ada kepentingan, nak popular dan sebagainya. Sebenarnya dia yang memiliki sifat-sifat buruk tersebut. Contoh yang berlaku dalam suasana COVID-19 ini, ada orang tidak patuh arahan menghadkan bilangan jemaah dan Jumaat dengan menuduh pihak-pihak tertentu makan gaji buta dan tak buat apa
jaga periuk nasi sendiri dan memang suka meninggalkan solat Jumaat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya bencana keburukan lidah itu jika diperincikan terlalu banyak, seperti dusta, mengumpat, mengadu domba dan lain-lain lagi. Namun apa yang penting semua itu adalah angkara keburukan lisan. Kadang-kala amat sukar untuk mengawal lisan agar tetap berbicara soal yang baik-baik sahaja. Tetapi yakinlah, jika hari demi hari lisan kita dididik, diasuh dan diajar berzikir atau berselawat ke atas Nabi SAW, atau dibasahi dengan bacaan Al-Quran, tidak mustahil akhirnya kita mampu menguasai kemahuan dan kehendak lisan. Betapa bertuahnya kita di saat itu. Bibir menguntum senyum simpul kerana terbayangkan ganjaran dan keredaan Allah, kerana lisan sedang sibuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Sesungguhnya tidak ada satu pun perkataan yang terzahir terlepas daripada catatan Allah. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang siap sedia mengawal dan mencatat segala-galanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Sesungguhnya bukan sahaja perkataan, malah perbuatan yang menamsilkan perkataan-perkataan seperti jari jemari juga tidak lari dari pandangan Allah. Catatan malaikat yang taat dan pertimbangan neraca Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yang akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada diri kita. Muslimin yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati pengajarannya untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam perlu menjaga tertib diri sepanjang pandemik COVID-19 ini dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, umat Islam perlulah jadikan lidah sebagai alat untuk menabung, memperbanyakkan pahala dengan berselawat, berzikir dan berkata perkataan yang baik-baik sahaja. Yang ketiga, umat Islam adalah mengutamakan adab-adab dalam berbicara dan berkata-kata agar keharmonian hidup sepanjang menghadapi ujian COVID-19 ini dijaga dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan lindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba
hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Dalam kita berhadapan dengan wabak ini, janganlah kita mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat, mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW, kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سليمان سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منه لولي عهد سليمان تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي أمرهما مصلحين للموظفين والرعاية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiran-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya yang bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarlah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat 5 fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, berwakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala irfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihana wa bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Luruskan shaf. Samakan tumit barisan belakang untuk luruskan shaf.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والزنا والربا والوباء والهما والجهل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للناس ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك العبد السلام. ربنا بسلام ونعمة تبارك
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Thank you.